Halo, hai, Assalamualaikum, salam sejahtera, Alhamdulillah, syukur, selamat datang ke YouTube channel saya. Alhamdulillah, syukur sekali lagi aku masih lagi diberikan kesempatan, kesihatan, ruang dan sedikit waktu untuk aku curi-curi, untuk aku merakamkan video, untuk berkongsi sebarang info, dan aku harapkan segala info yang aku kongsi hari ini memberi manfaat untuk hampa. Kalau hampa rasa video ni tak bermanfaat untuk hampa, boleh kongsi dekat kawan-kawan hampa yang hampa rasa mungkin boleh memberi manfaat untuk dia. Dan kalau mungkin tak bermanfaat hari ni, mungkin hari esok, lusa tulat, tunggal terbalik lah. Okay, so setelah sekian lama orang nak tanya apa cerita projek hang buat camp SYM pula, projek camp Benelli RFS 150i. Bagi aku tak layak nak bagi projek, sebab camp ni bukan tak ada orang lain buat camp. Dalam Malaysia ni banyak orang buat camp, cuma dia orang terlalu sibuk, tak sempat nak buat video. Macam aku sibuk juga, tapi cuba curi-curi time untuk buat video supaya hampa fasih, hampa kenal tentang camp tu. So Alhamdulillah aku gagal banyak juga buat camp Benelli ni. Sebenarnya susah juga camp ni, tak senang, tak ada benda yang senang pun dalam dunia ni. So Alhamdulillah diberi sedikit ilmu daripada Tuhan. Alhamdulillah boleh juga, berjaya juga buat custom. Kita cuba buat sendiri camp Benelli ni lah. First of all, speaking first of all, first kali kena faham aku buat camp secara manual. Jadi ketepatan menggunakan marking camp gear standard tu susah untuk aku dapat pada mulanya. Macam lagu dah ni. Jadi aku terpaksa custom cam gear. So aku 4 latan tak cukup untuk custom cam gear, untuk aku ubah marking advance ke retard ke orang panggil, bahasa aku ke depan ke belakang. Jadi aku hantar kat kawan aku, Mak Anggun kat Johor tu. So minta tolong dia buat lah kat aku. So Alhamdulillah dia pun sanggup buat, dia willingly buat. Aku tak tahulah dia sanggup ke ataupun terpaksa, sebab aku dah hantar so dia buat. At the end of the day dia berjaya buat jugalah. Aku dah buat kat dia 5 set lebih kurang lah untuk aku pakai, dan juga untuk aku bagi kat kawan-kawan aku yang buat juga motor ni. So jom kita akan dial data cam ni, apa aku buat spek dia, apa huraian di sebalik data-data cam tu, dan aku akan tunjuk kat bentuk cam tu sendiri lah, macam mana cam standard dan macam mana. Lepas tu kita wedding, kita jadikan dia sebatang cam yang boleh guna macam mana. Kita tak kata cam tu laju, tapi kita cuba buat supaya boleh mengeluarkan tenaga dalam enjin tu sendirilah. Okay, let's go. Nampak, ini adalah cam standard untuk motor Benelli RFS 150i, cc dia 150, pakai injection. So ni adalah cam standard dia. So macam mana kita buat cam ni tau, letak tepi. Okay, kita welding dulu cam tu. Kita welding pakai TAG rod steel lah. Kita beli rod tu dekat Indonesia, sebab rod tu susah sikit nak dapat kat Malaysia yang saiz yang kita nak pakai. So Alhamdulillah kita ada kawan-kawan daripada seberang dari Indonesia, mereka sanggup tolong belikan, dan dia umpus ni lah. Ni yang kita welding lah. So boleh tengok kalau kata macam tak ada beza sang, aku ambil kan ni baling kat belakang. Kita tambah isi dia lagi lah. Tapi cam ni satu aku suka cam ni, sebab selalunya majoriti kebanyakannya cam lubang minyak hitam ni lubang minyak hitam ni nak bagi kena kat rokat arm. Bergerak pula. Lubang ni selalu dia duduk dalam body cam ni, kat sini, kat atas ni lah. Yang ni dia ada longkang keluar, jadi senang untuk aku welding keliling tanpa tertutupnya lubang bearing ni, lubang minyak hitam. Kalau aku welding tertutup lubang minyak hitam ni, pisang nak tebuk, pisang, serius pisang. So ini yang kita welding. Lepas tu ini yang dah berjaya kita buat lah. Alhamdulillah yang berjaya kita buat. So ini adalah cam dia. Nampak dia cam nampak macam buruk sebab kita kadang welding tak penuh kan, nampak ni CP-CP tak kena apa semua kan. Tapi macam itulah, bagi orang yang main custom ni dia tak peduli pun tepi-tepi ni kerutu-kerutu ke kan, tak perlu secantik ni, yang penting data bagi dia apa. Itu untuk orang yang main custom lah kan. Lepas tu pula dia punya kita panggil apa tu, cam gear. Cam gear dia pula kita ada buat yang adjustable nya lah. Yang ni adjustable nya. Nak buat adjustable ni payah juga, sebab cam gear ni keras, nak tebuk bukan senang, nak buat trik. Lama kita nak buat trik kecil ni kan, so susah lah. Yang ni kita pakai dua jenis cam gear. Satu bawah ni cam gear standard dah, atas ni kita pakai LC punya. Jadi nak buat ni kena beli dua cam gear, semata-mata nak jadikan dia satu. Dua batang cam gear dalam berapa ringgit? RM80, RM90, RM100 lebih kurang lah, cincai. Lepas tu yang mahalnya upah nak ni korek lubang ni, nak buat trik ni. Ni yang mahal, sebab dia tak boleh pakai mata yang murah punya. Mata yang murah patah. Itu yang berlaku dekat Mak Anggun. Dia pakai mata yang biasa punya, murah, jadi patah. Dia terpaksa beli mata yang mahal punya, baru boleh jalan. So itu semua melibatkan costing lah. Okay. Ada ni bos, senang kita nak advance retard kan. Okay, jom kita dial teruslah enjin cam ni dekat enjin dia. Alright, so ni adalah enjin Benelli
RFS 150i. So kita pakai stand meter ni menggunakan Yamaha LC nya. So sama boleh pakai, tak ada masalah. Okay, sama, tak ada masalah. Right, so mula-mula sebelum nak dial, untuk orang yang baru-baru kenal video ni, baru kenal channel Serang Pendaka, nama pun tak apa semegah kata, tolong tumpu waktu ni, waktu ni. Jangan duk korek hidung apa semua. Teknik jangan duk korek hidung, tengok dulu. Okay, tengok betul-betul. Daripada TDC ke 90 adalah ruang kotak untuk exclose. Kami dah tahu sang, dah tahu korek hidung. Yang tak tahu yang korek hidung lagi. Fokus dulu. Daripada 90 ni pula pergi ke BDC, ruangan X open. X open tu apa sang? Exhaust. Kita macam cakap bahasa Inggeris sikit, kita kan internationally. Right, daripada BDC ni pergi ke 90 ni pula adalah ruangan intake. Intake apa? Intake close. So daripada 90 ke kosong ni balik adalah ruangan untuk intake open. Okay, dapat? Tak dapat? Itu ulang sekali lagi. Daripada TDC ke 90 adalah ruangan daripada kosong sampai 90 ni, lantaklah duduk taman apa, itu untuk exhaust tutup. Daripada 90 pergi ke kosong ni adalah ruangan untuk exhaust buka. Kosong ni pula pergi ke 90 untuk minyak tutup. 90 pergi kosong ni pula untuk exhaust buka. Okay, tak faham ke? Tak faham ke? Ulang balik video ni. Boleh ulang kan? Tapi yang ulang banyak kali pun aku tak letih sebab video bukan real, bukan live kan. Okay, so bila kita nak dial, soalan yang selalu orang tanya, bang, timing chain macam mana bang? Timing chain kena bagi tegang macam mana waktu motor tu nak hidup. Jangan timing chain kendur. Kalau timing chain kendur, nombor tu 8 kali dial, 8 kali bertukar-tukar nombor. Lepas tu pula tepek set bang, macam mana motor tu nak hidup, macam tu lah hampa pakai. Berapa bang? Letaklah 10 atas bawah. Kalau saya 10-12 boleh bang? Boleh, tak ada masalah, sikit je lari. Nombor berubah bang? Berubah, tapi tak banyak, sikit je. Okay, so lepas tu kita kena buat kotak macam ni lah. Buat je kotak macam ni. Ni O, open. Ni C, close. So ni IN, intake, EX, exhaust. Bila kita dial, kita akan dapat exhaust open dulu. Lepas tu minyak open, exhaust close. Last kali boleh dapat intake close. Memang macam tu lah nombor dia. Okay, sekarang ni kita akan mula dial cam yang aku buat tu lah. Kita akan tengok data dia. Apa ke nombor dia? Macam tak cantik je angle ni kan. Entahlah, aku pun pening juga nak letak angle ni. Lebih kurang lah macam ni lah. Right, so bila kita dial enjin motor, magnet sebelah sini, kita kena pusing ikut macam mana motor tu hidup. Motor tu hidup pusing macam mana? Pusing ke sini kalau motor tu hidup. Kalau tu stroke, pasal coil terletak coil plug punya wire letak terbalik, dia akan reverse. Tu stroke lah. Stroke tak jadi macam tu. Okay, so kita akan dial ikut pusingan lawan jam. Clockwise ke anti clockwise ke aku pun tak tahu. So, kita pusing sampai meter bergerak. Bila meter bergerak, kita teruskan pusingan sampai lengkap satu pusingan meter. Ni kita panggil dial gauge. Kalau kami pakai digital bang, meter tak ada. Kalau macam tu hampa cuma perlu dapatkan bacaan 1 mm baru hampa tengok nombor kat piring. Tips nak dial cam tanpa pening, tengok meter, tangan pusing piring. Jangan tengok meter, tengok piring, tengok meter, tengok piring. Tu yang tak keluar nombor. Okay, so sekarang nombor dekat 59 ke 58 tu. 58 lah lebih kurang. So tulis je lah 58. Lepas tu kita teruskan pusingan lagi. Kita akan dapat minyak buka. Okay, sebarang membuka, satu pusingan meter bergerak, berhenti kat situ, ambil nombor. Itu untuk buka. Sama juga, kita tengok meter minyak pula. Cukup satu pusingan, kita akan berhenti. Okay, meter minyak dekat 31. So tulis je lah 31. Macam tu. Okay, lepas tu kita teruskan pusingan lagi. Teruskan pusingan. Okay, nampak meter exhaust dah habis kan. Sekarang ni kita reverse. Sebab apa reverse? Sebab sebarang bacaan menutup, sama ada exhaust tutup ataupun minyak tutup, kita kena bagi sampai meter tak berjalan macam tadi. Nampak? Macam tadi, buat meter exhaust. Tengok meter exhaust, meter ni apa letak jari tutup sat. Nampak? Okay, sampai habis. Kita reverse balik. Satu pusingan juga. Macam tu. Ini umum bacaan untuk motor secara basic ya. So kita tengok nombor dekat mana? 10. So tulis je lah kat sini 10. Lebih kurang lah tu 10. Okay, lepas tu kita teruskan pusingan. Terus pusingan sampai habis. Tengok meter minyak habis. Okay, dah habis kan? Meter ni tak apa cantik, tak ada lari 0.01
02 sikit tu. Okey, tak apa. Dah habis kan? Reverse balik. Pergi ke mana? Takkan pergi ke hati kot. Ke kosong balik ha. So kat sini kita dapat nombor bacaan adalah 38. Lebih kurang. So tulis je lah kat sini 38. Okey, so ini adalah nombor dah. Nak buat apa dengan nombor ni? Jom kita pick up whiteboard dululah. Yang lebih besar. Jadi kita dah dial cam Benelli. Tulis ni ya. Benelli RFS 150i. Untuk love sikit. Gitu. Okey, so apa data kita dapat? Kita dapat 31 38 58 10. So ni adalah untuk intake, sini exhaust. Ni open, sini close. So, apa yang berlaku kat nombor ni? Apa yang terjadi dekat cam bila pakai nombor macam ni? Adakah motor hidup? Motor hidup. Tapi apa yang berlaku? Untuk orang yang dah kenal channel ni, yang dah lama, yang dah selalu buat, dia tahu tak kena sang. Kita kena ubah marking. Kenapa nak kena ubah marking? Okey. Seperti biasa, kita ada jadual dekat tepi ni. So ni kita tulis in open dengan exclose. Kita pakai marker berbagai warna untuk nampak lebih menarik lah. So ini clean in close, sini X open. Okay. Uish, marker pun. So kita ada nombor. Aku selalu mula pada 20 kan. 20 15 10 5 0 25 30 35 40 sampai 35 sebab situ ada 38. So kita kena sampai 40 lah. Ke sini 50 55 60 65 70 45 40 35 30. Right. So ini adalah kotak untuk ruangan yang sepatutnya in open, X close. Sini in close, X open. So aku buat dua nombor lah. Sini umum orang panggil overlap punya nombor lah. So hitam ni nombor mana? Nombor kat sini. Yang belakang dua ni nombor kat sini. Ni nombor biru ni ya. Aku bulatkan lah. Okay. So kita tengok 31 38. 31 kat mana? Kat sini. Ni 30 kan. 31 kat sini ya. 38 kat mana 38? 38 tadi. Terlalu jauh. 58 10. So 58 kat mana? Dekat 60 lah. 10 atas ni. So dekat sini yang mulanya berlaku masalah. Nak kata masalah pun tak macam tak bermasalah. Sebab kita ada kolom macam ni. Kadang-kadang kolom aku ni bertukar-tukar je kak. Biasalah tu. Biasalah tu. Lebih kurang macam ni lah. Ni nombor standard modi. Ni nombor racing ni. Ni nombor racing berdosa lah. Racing padukang lah. Ni racing padu ikan padukang. Ni pun standard modi kat, tapi orang panggil stage 1 pun boleh kot. Tak boleh, stage 1 tak boleh sini. Nombor ni tak apa stage 1 sangat ni. Standard modi standard care. Ada satu lagi bahasa tu, standard care. Aku pelik kau. Bisa dengar standard modi, standard care. Standard care sana ada modified biasa-biasa je bang. Tak berapa nak hardcore lagi. Lebih kurang kadang-kadang jadual aku pun berubah-ubah agak sikit-sikit lah, tak ada masalah. Yang penting apa faham lah. Okay. So kalau kita tengok sini 31 38. 31 duduk dekat tempat racing. 38 duduk dekat tempat dengan sini, standard care. So tak kena. Sama juga dengan sini 58. 58 duduk dekat sini. 10 atas. Tak kena. Apa yang berlaku bila tak kena dah? Okey, sebagai contoh kita letak sini lah. Sini 60. Sini duduk dekat kosong. Selalunya apa yang berlaku? Motor gear napas pendek-pendek. Tapi hujung dia akan lembut. Top speed dia tak jumpa. Dia akan dia kembang lembut motor. Selalunya kalau nombor macam tu, dia takkan ada daya tujahan. Daya tekanan dalam enjin tu dia tak best. Tak best. Sebab apa? First kali sini dia akan sangkut dengan CR. Sini pula dia akan sangkut dengan DCR. Dia akan pening kat situ. Sini kalau istilah bahasa aku panggil torque lah. Sini nombor RPM. Bahasa aku. Sedangkan nombor ni pun akan sangkut dengan RPM, betul. Tapi bahasa aku untuk memudahkan orang cerita. Semakin kecil nombor sini, semakin pendek napas dalam gear hamba. Semakin besar nombor dekat belah sini, semakin besar, semakin panjang tenaga dalam gear hamba waktu hamba duk tekan gear. Kan? Gear satu, bam. Ni nombor ni semakin besar.
Kalau nombor ni hampa edit kan tanpa publican lagi kecil, dia akan nampak pendek. Bam. So terpulang daripada hampa lah. Hampa punya power bank engine tu macam mana? Uish, aku lama tak buat video sampai pemadam ni pun tak nampak tak mana dah. Dia macam tu. Kalau kita nak main RPM tinggi, nombor ni pun kena besar, nombor belakang ni pun kena besar. Tak sewajibnya sebelah-sebelah, tapi secantiknya sedekat yang mungkin. Dia kena macam tu. Tetapi dia ada tetapi pula. Kita kena tengok pula karakter engine tu, over square, under square, square. Lepas tu tengok pula design engine tu jenis kategori, aku cakap engine tu ringan ataupun engine tu jenis berat. Model-model motor engine berat macam mana? Macam contoh motor Modena Grace 110, maka top speed motor kan. Honda Future, tu semua design cam yang kita kena buat overlay kecil-kecil, tak boleh besar-besar. Kalau besar-besar, alamak dalam pekan memang mati. Orang akan cakap, cam ni top speed bang. Pick up memang tak ada. Bukan pick up tak ada. Power untuk di-develop dalam engine melalui cam tu lambat nak sampai. Sedangkan kalau cam tu kita masuk PW, jalan sedap. Dan nombor ni pun kena besar supaya engine tu sejuk. Dia macam tu balik. Sebab tu nombor cam ni dia tak boleh terabur macam ni. Dia terabur macam ni. Maksudnya cam kau buat tak pandai lah. Memang aku tak pandai buat cam. Tak pernah kata pandai pun. Tak pandai pun. Kita cuma memandai-mandai je. Okay? So apa kita nak buat nombor ni? Kita kena ubah kedudukan cam tu. Sebab tu kita kena pakai adjustable cam gear. Kalau tak pakai adjustable cam gear boleh sama? Boleh. Ketuk gigi cam gear kat bawah, kat grand start tu. Tapi pening kan yang tu. Tak payah. Benda ada mudah. Kita guna kemudahan yang ada. Cam gear tu teknologi. So pakailah cam gear tu yang adjustable tu. Yang nak kata boleh ubah ke depan ke belakang, ke depan ke belakang tu apa benda sang. Itulah function dia. So macam mana kita nak buat nombor ni? First kali kita kena buat kotak macam ni. Sebab kita nak salin nombor ni pergi ke sini. So kita ada kode ABCD lah kan, yang orang tahu ABCD. So open, close. Sini intake, sini exhaust. Okay. So apa kita nak buat nombor ni? First kali kita ada formula in close tambah X open sama dengan A bahagi 2 sama dengan B. So jawapan B kita akan letak dalam kotak B. Lepas tu pula selalu terlupa kan. Dua ni abang kena tambah dulu tau. Siapa sikit iklan kena getah, siapa sikit video kena getah. 31 tambah 38 ni kita kena tambah dulu. So 31 tambah 38 kita akan dapat 69. 58 tambah 10 kita akan dapat 68. Okey. Yang ni aku panggil sebagai total duration. Aku panggil TD lah. So TD untuk in tolak B dapat C. TD untuk X tolak B dapat D. Macam tu. So macam mana kita nak buat dah? Macam mana nak kira dah? Kita boleh kira terus lah. In close 38, X open 58. So kat sini 38, 58, 8 tambah 8, 16, 6, 1 5, 6, 7, 8, 9. So sini kita dapat 96. So A adalah 96 bahagi 2. So 96 bahagi 2. Aku suka buat depan tau. 9 bahagi 2 kita dapat 45 tambah 6. So situ jadi 45. 45 tambah 6. 6 bagi 2 3. 45 46 78. So 48. 48 tambah 48 confirm dapat 96. So kita letak kat sini 48. Okay. Total duration in 69 tolak B. So 69 tolak B. B 48. So 69 tolak 48 jadi 21. So sini 21. Letak sini 21. Total duration X 68 tolak 48. Kita akan dapat 20. So sini adalah 20. Okay, so ini nombor baru yang kita nak pakai. Kita akan ubah karakter cam ni. Daripada duduk pening-pening macam ni, kita nak ubah. Kita pergi sini, kita tengok sini. 48 kat mana? 48 dekat sini, dekat 50. 21 kat mana? Sini. 20 mana? Sini, dekat. So, hilanglah masalah motor tu pening ke mana hala tuju dia nak pergi. Ini nombor yang kita nak letak. 48. Kalau Ken ni edit sikit lagi, dia dapat 50-20 lagi cantik lah. Habis kalau ketatkan sikit tepek ni boleh dapat ni 49 boleh keluar nombor ni. Boleh keluar. Boleh keluar tu. Tapi ni pun dah cantik dah. 21 48 48 20. Pun boleh pakai dah. Daripada kita nak pakai pening-pening. 31 38. Dah 31 38 ni pula kan. Masalah dah apa tau? Poket belah minyak kita kena buat. Contoh ni piston. Okey. Sini belah intake. Poket belah minyak kena buat dalam ni. Buat 31. Belah exhaust sikit kita buat. Kalau kita pergi kedai buat apa? Depan belakang sama poket belah dalam dia. Betul tak? So rugi kompres kita sebab sini 31.
Sini angka 10. So kedalaman kaabah tu pun tak seimbang dekat situ. Okey, kalau kita pakai 21 20 dekat lah. Sini 21, sini 20, logik lah. Cantik lah, poket Kaabah pun cantik dah. Kita tengok poket Kaabah, cantik lah poket Kaabah ni. Ini tiba-tiba sengit sebelah. Kan? Tu ada benda tak kena kat situ. So nombor ni tak kena. Tak kena. So sebab tu secantiknya asas pemasangan camshaft kena pakai degree wheel. Bukan aku duk cerita tunjuk degree wheel nak promote kan spek yang patut YouTube channel aku. Tak pun. Sebab degree wheel ni wujud sebelum aku lahir lagi. So mana mungkin aku yang buat benda ni. Semua cakap usang nak promote YouTube channel dia ni. Tak pun. Dia dah wujud lama dah. Cuma aku berkongsi kat hampa. Okay, so sekarang ni kita nak pakai nombor ni. Dan kat mana kita nak ubah dia? Waktu tu lah kita pakai cam gear. Kalau tak boleh nak ubah dia pisang lah. Okay, jom. Alright, so sekarang ni kita dah pasang adjustable cam gear dah. So aku dah perasan hilang tulisan kat sini sebab tangan aku duk pegang piring. Sebab macam kawan aku kat Indonesia dia cakap kami pantang larang kami bila die tak pegang piring. Sini open, sini intake close. Sebab dia orang akan pakai spanner, cuma pegang dekat ni je lah. Apa tiang tu. Okay, first kali haba tengok apa pasal kita dah pakai cam gear. So ni original. Ni original. Tengok ni original. Ini adalah yang adjustable. Minta kawan aku tu buat je lah. Okay, so first kali apa pasal nak? Ini original marking dah. Sekarang ni kita ubah berapa gigi? 1, 2, 3, 4 gigi. Kita ke depan 4 gigi daripada original. Sebab apa? Sebab bila kita pakai adjustable cam gear, kita tak kisah dah marking yang ori duduk tak mana pun. Sebab kita nak ubah. Satu lagi, kedudukan dia tu memang lari lah. Sebab kita bukan kilang. Jadi kita buat asal boleh pakai lah. Rupa tak ada, tak apa. Janji boleh pakai. Tak handsome, tak apa. Janji boleh pakai. Okay. So, sekarang ni aku nak kunci je lah. Ni takut keluar lah lagi. Ni aku kunci pun lebih kurang je lah. Jadi dia tak keluar. Jadi tak berlaku sebarang benda pelik-pelik semasa kita mengambil data cam ni. Okay. So macam itulah rupa dah. Bila kita dah ubah kedudukan cam tu, kita nak ubah, kita tak kisah dah. Dia nak duduk kat mana pun marking tu. Yang penting kita nak ubah marking. Sebab apa ni, kita percaya dekat nombor. Macam tu. Okay. So piring dekat TDC marking. Kita cuba curi ikut angle yang macam original balik lah. Sebab dia ada stopper kat lock tu, kita ikut itu balik lah original. Okay, so kita akan dial. Kita akan pergi kat minyak tutup. So kita nak ubah daripada 38 pergi ke 48. Pergi ke 48 lah. Okay, so kita tengok nombor ni. Kita pusing, reverse satu pusingan ke belakang. Kita tengok. Okay, sekarang ni nombor dekat piring 52 lebih kurang. Kita nak pakai 48. So ke mana kita nak ubah? Kena ingat, selalu pesan je lah. Kalau nombor yang kita nak ubah tu ada di hadapan nombor yang sekarang, kita kena ketuk lah ke depan. Kalau sekarang ni 52, nak pakai 548. So nombor tu depan, kita ketuk makin ni ke hadapan. Ikut pusingan ni lah, enjin. Kalau nombor 52, nombor kita nak pakai 60, nombor dekat belakang. So kita ketuk lah ke belakang. Macam tu je lah. Dan secara peribadi, kita cakap tuan-tuan, jangan tanya aku Advaritard, aku tak suka cakap. Sebab Advaritard tu dia akan mempengaruhi pusingan enjin kita. So kalau kereta Advan dia ke sana, kita motor ke sini. Motor pun boleh berubah bila kita, kalau skuter kita die dekat magnet belah kelas. So jadi akan berlaku pergaduhan kat situ. Benda tu dah berlaku dah. Dah berlaku lama dah, kita je yang lalai. Okey. Aku kunci satu je sebab nak die, bukan nak bagi hidup lagi enjin ni pun. So, kita reverse balik. Dapat 48. 49. Kalau 49 kita akan jadi 47. Boleh lah 49. 1 degree je pun lari pada yang nak pakai. Kira pejam mata tu. Ni bukan jawab ujian periksa sekolah yang kena tepat 100%. Ni kalau periksa sekolah gagal lah, tak dapat markah lah. Tapi kalau dengan aku pejam mata, kira acceptable lah bagi aku. So sama, kita kena check tepek balik. Tepek ada longgak ni. So kena check tepek betul-betul. Sebab kadang tak lagi die boleh beranak nombor sikit-sikit. Tepek tu kena cantik-cantik lah. Kena check sekali lagi ni. Besar oleh sana silap ni. Kemungkinan lah. Kita check dulu. Betul ya. Tepek tak apa cantik ni. Kita ke depan dia balik sikit. Okey. Kadang orang komen dah tahu mesti beranak punya nombor kalau sandai. Sikit je kan. Okey. Right. Tengok balik. 49 sini.
Sini akan jadi 47. Lebih kurang lah. 52. Tepek masalah ni. So kini kita boleh bagi 50-50. Nampak tak? Maksudnya kat sini apa? Waktu kedai mula-mula dia pun tepek ke tak apa cantik lagi. Tang ni buat lah video tutul tak nak tunjuk realiti dia gambar. Aku insan yang lemah. Cidah. Okey, boleh keluar 50-50 ni nombor ni. Ni tadi tepek tak apa cantik. Sini 50, sini 51 kot. Kita biar Ezra besar sikit tak apa. Okey ni. Okey, 51. Okey. Nampak? Tepek pun mempengaruhi nombor. So tepek tu letak betul-betul lah. Ni jadi macam aku. Aku semendang macam tu dia betul. Hang tiap kali buat video dive menang. Terberanak nombor. Come on lah. Bukannya kena apa? Kena jatuh hukum pun. Relax dah. Enjoy. Yang penting apa dapat. Okay. So bila dah dapat nombor ni, kita dah ubah marking yang kita nak. Walaupun berkembang nombor tu sebab masalah tepek aku. So, kita ambil nombor lain. Sekarang ni kita akan ambil open close. Lepas tu kita akan ambil overlap lift dengan lift buff. Kita akan ambil data macam ni lah. Aku tak nak lah buat video ambil data penuh-penuh. Nanti bila orang try buat, lepas tu orang pening tak faham tanya aku ni pun tak ada masa nak layan semua orang. Jadi akhirnya video tu memakan aku lah. Okay, so kita akan tengok Ezra buka apa. Tengok, kita biar meter satu pusingan. Baru kita ambil nombor di piring. Okay, 51. Tidak tu beranak kan. 51. Lepas tu kita ambil minyak buka. Pusing je terus. Abaikan nombor di sebelah. Minyak buka. Cup. Kita dapat tepat-tepat 20 lebih kurang. Tu kat sini 20. Teruskan pusingan sampai Ezra habis berhenti. Ezra dah berhenti pusing, kita reverse balik. Okey, kat situ 20 juga. Itu dia. Cantik terus. Tadi aku dah cakap Ezra tepek boleh keluar nombor. Teruskan pusingan lagi sampai minyak berhenti. Ni sikit lari ni. Kita reverse balik satu pusingan. Okey, 50. Right. So ni nombor dia. Sekarang ni kita nak ambil OL. OL ni apa? Orang lama dah overlap lift. Maksudnya berapa ketinggian mengangkatnya buff sewaktu piston duduk kat atas. Waktu ni nak tentukan poket buff kita tu. Ini orang saya nak cam 8mm bang. Tapi pening lah aku dah. Main tapi-tapi ni. So kita pusing, kita akan ambil minyak dululah. Kita tengok cara dia macam mana dah. Macam ni, tengok. Meter minyak bergerak satu pusingan. Kita berhenti. Okey. Kita ingat ni 1mm, tangan letak kat kosong. Kita terus pusing. Sampai tangan kita kena belik. Okey, sampai kat kosong. So tadi 1, 2. 2.14. Tu tulis sini. 2.14. Exhaust pula sama. Bagi sampai habis, reverse. Satu pusingan berhenti. Tangan letak kat kosong. Teruskan lagi. Sampai kena dekat kosong juga. 2.13. Okay, macam tu. Lift valve pula. Lift valve pula macam mana? Okay, kita bagi kosong sampai habis. Okay, kita tengok meter minyak. Berapa dia pusing, itu kita ambil. Meter exhaust. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8.01 8mm je tu kira tu. Tapi tak je lah bagi nampak penuh sikit. Tulislah 8.01. Lepas tu kita tengok meter minyak juga. Berapa kali dia pusing? 1 2 3 4 5 6 7 8. Tinggi sikit. 8.12. Okey. So, apa cerita nombor ni? Jom. Whiteboard lebih besar. Right, so tadi kita dah ubah marking, tulis balik binary RFS 150I. Titik buat love sikit. Itu. Okay, so data yang kita dapat, nombor dia, open, close, intake, exhaust. 20, 50, 51, 20. Beranak nombor tu kan? Beranak. So lepas tu kita akan tulis apa? Kita ada total duration. 20 tambah 50, 70. Apa cerita sang? Tadi 69. 51 tambah 20, kita dapat 71. Apa cerita? Tadi 68 ini. Beranak 3 degree. Sebab apa? Sebab clearance tepek tu. Tepek tu pun main peranan. Lepas tu, berapa jumlah degree kan ni? Kan? So, kita tambahlah 70 tambah 180. Tambah dengan 180, kita akan dapat
250 degree, ni 251 degree. Dah kenapa kena tambah 180 degree? Dekat mana datang dia? Dekat sini. Sewaktu kita diagram tu kan kita ada 4 pecahan. So contoh minyak buka 20 degree kat sini. Minyak tutup 50 degree dekat sini. So takkan 20 50. So sini minyak buka, takkan sini tutup. Kat sini buka tutup balik. Tak. Dia buka, dia lalu kawasan ni. Sini 90 degree, sini 90 degree. Dia buka 20, dia lalu 90, dah jadi 110. Lalu lagi 90, dah jadi 200, lalu lagi 50, dah jadi 250 degree. So sebab tu kena tambah 180 degree. Okey. Sebab tu Lepas tu pula Ezra 251. Kita dapat overlap lift setinggi 2.14 untuk minyak, 2.13 untuk exhaust. Lepas tu kita ada lift valve minyak setinggi 8.12, exhaust rendah sikit setinggi 8.01. Okey. So apa benda nombor-nombor ni semua? Oh, cerita nombor ni semua kan? Right. So nombor ni first kali kita kena ingat, itu hari kita ada diecam standard RFS 150i ni. Apa nombor dia? Nombor dia lebih kurang macam ni ya. Aku pakai warna biru sini 1, sini 25, sini 30, sini negatif 1. Degree dia dekat sini 206, sini 209. Overlap lift sini 1 mm, sini 0.93. Lift valve dia 6.7 dengan exhaust 6.5. Okey. Yang warna hitam adalah cam baru yang aku buat. Taklah pandai sangat, tapi alhamdulillah diberi sedikit ilmu daripada Tuhan untuk cuba buat pandai lah. Okey, yang biru ni cam standard, yang hitam ni cam yang aku buat tu lah. Pening dah kat situ. Okey, kita tengok sini. Degree asal 206, 209. So bila kita modify, kita upgrade cam tu sebab kita dah motor dah upgrade, CC dah besar, tenaga dah tinggi. Kat mana nak dikeluarkan, nak disalurkan tenaga? Dekat cam salah satunya. So kena lebih besar daripada yang original. Takkanlah cam 206 okey, piston contoh 57. Sekarang ni nak upgrade piston 65. Pakai cam standard juga. Agak boleh sesuai? Tak sesuai. Kita tak kata tak boleh, boleh pakai. Tapi di manakah kesesuaian dia? Hilang dekat situ. Tak ada. So bila kita kata kita upgrade cam, kita upgrade motor, cam pun kena upgrade. Oh, upgrade motor, cam kena upgrade. Habis kalau upgrade cam, motor tak kena upgrade? Tak. Dua-dua seimbang. Dia pergi balik lah. 2 kali 5. Upgrade cam, motor kena upgrade. Upgrade motor, cam kena upgrade. Seimbang. Dia kena seimbang kat situ. So kita pakai 250 degree. 250 ni di nombor yang macam mana sang? Nombor kebiasaan untuk standard body stage 1 lah kita boleh kata. Untuk motor 4 valve. Majority lah. Pandai lah yang apa-apa 4 valve. Hampa akan jumpa. Basic starting nombor racing dia adalah 250. Aku pun tak pandai. Kita rujuk company-company yang pandai lah. So 250 ni memang average standard dia lah. Dan compression ratio kita sarankan 12 lah, lebih kurang lah. Tak apa 11.8 lah, lebih kurang lah. Boleh jalan lagi, tak ada masalah kat situ. Okay. Kedua, kalau motor standard pakai cam ni saja, jadi apa sang? Dia akan jadi tak ketahuan. Maksud tak ketahuan tu jadi macam mana tau? 206 ni contoh pakai degree 206 motor standard. Dalam gear tu pun nampak panjang-panjang. Gear satu bam panjang-panjang. Bila pakai degree cam besar ni, tak buat apa-apa, tak buat penambah naikkan daripada segi compression ratio ke, ignition ke apa, gear akan jadi lagi panjang. Lagi panjang gear lagi bagus sang. Betul. Lagi panjang gear lagi bagus. Asalkan dalam gear ada tenaga. Tak mau ibarat macam motor standard tukar sprocket kecil. Gear panjang-panjang tapi tak ada power pun. Pak lebay nak pergi surau wheelie kat bulat ada bang siap rem je. Serai ekor cukup. Tak kena kat situ. So motor standard tak sesuai pakai ni. Nak pakai boleh tapi yang kena naikkan compression ratio. Potong head ke, tukar piston dome ke, apa-apa ke, pandai-pandai lah kat situ. Takkan semua nak kena ajar kan. Okay. Lepas tu pula kita tengok overlap lift dia. Asal 1 mm, sekarang ni 0.93 mm. Asal 1 mm dengan 0.93 mm, sekarang 2.14 dengan 2.13. Penambahan sebanyak 1 point. Sekali ganda senang kata. Sekali ganda. Sekali ganda. So, pocket one nak kena buat ke? Wajib buat. Sikit, buat sikit. Tengok lah. Kadang-kadang nak baca senang lah. Tengok head tu, valve kita duduk kat mana? Kalau rapat dengan sini, piston pun rapat, buat 2 mm. Kalau daripada tapak head tu, valve nak keluar tu pun ada 2 mm. Sini pun dalam 2 mm, sini tak payah buat, tak apa. Selagi mana piston tu tak dome. Dia macam tu lah. Tak apa, kita boleh ambil bacaan sewaktu overlap lah dekat BTDC 10 degree. Kita tengok, kita akan tekan rokaan bawah banyak clearance dia. So kalau lebih pada 1 mm, tak ada masalah. Kalau rendah, buat cake valve. Itu saja. Lift valve kita tengok.
Asal original cam standard 67, 65. Ini engineer Benelli RFS. Mereka yang buat 67, 65. Bukan aku lah. Aku pula sang yang tak ada CJ engineer. SPM matematik pun fail. Sang buat kepala. Hantam tinggi sampai 8. Sebab apa? Sebab sang sakit mata. Takkan aku nak buat lay 7. Aduh, sakit mata tengok. Sebab dia kena faham bila degree kita besar, lidah kita pun kena tinggi. Dia kena seimbang. Sebab kalau degree kita besar, lidah kita buat sama original, dia akan jadi ibarat motor compression tak cukup. Dia akan rendah. Motor tu akan pergi dalam tanpa ada jeritan. Motor tu tak screen lah bahasa kampung kami. Aku suka sebut bahasa kampung lah. Dia tak ada bap. Dia tak ada. Dia akan bap. Bagus lah sang motor lembut. Tak. Dia akan pening nanti dia setting. Kat mana apa tak tahu. Tak mana nak usik motor ni. Sebab tu kenaikan degree wheel dan kenaikan degree wheel pula. Kenaikan harga ayam. Kenaikan harga ayam pula. Kenaikan degree cam kena seimbang dengan naiknya lift valve. Tapi kita boleh buat degree kecil, degree original kita naikkan tinggi lift macam ni. Boleh. Apa akan berlaku motor tu? Macam motor scrambler. Cepat gila power dia. Dia akan jadi macam tu. Sebab degree ni, lift valve ni yang akan screenkan motor tu. Dia macam tu. Okey. So kita tengok nombor ni pula. 20, 50, 51, 20. Dalam jadual dekat mana? Duduk kat sini terus. Duduk dalam ruangan standard modi. So cam ni sesuai untuk siapa? Untuk 57 yang naik compression ratio, maksudnya tukar piston dome. Tak pun 62 lah, beli block racing 62, 63 ke. Ada jual block racing dia. Ada Espada ada buat keluar aku. 62, 63 lebih kurang macam tu lah. Ada jual. So boleh pakai. Bila tukar piston, naikkan compression ratio, boleh pakai cam. Nombor macam ni. Dan sebarang nombor cam macam ni, motor 4 bar, data dah sama macam ni lah lebih kurang. Takkan lari jauh lah. Compression ratio pun kita suggestion kita sama lebih kurang 12, 11.8, 12.2. Kalau tinggi lagi sampai 15 boleh. Tapi tenaga ni akan cepat sangat habis lah. Kalau contoh kita kata 250 CR12. Contoh power kat sini. Kan? Sepadan dengan motor kita punya sprocket. Tapi kalau 250 CR16 scratch kat sini. Dia tak naik kat sini. Sebab apa? Enjin dah penuh. 250 ni cepat penuh dengan CR12, 16. Cepat sangat sampai power tu tak keluar habis penuh. Sedah lah. Terlalu pendek napas tu. Kita nak napas dan tenaga yang seimbang. Jadi buatlah 250 CR12. Lebih kurang macam tu lah. So 250 ni memang standard punya nombor ni lah. Kan? Nombor motor 4 valve. Standard modi lah. Nampak? Isa tak nampak. Okay? So kalau boleh korang hampa faham nombor ni. Hampa kenal nombor ni betul-betul. Kenal betul-betul. Jangan bubur piring kat enjin tak gambar buat kat Facebook. Aku komen. Sekarang kan trend jendu kan. Komen pun jadi susah nak cakap sang. Kami kena letak gambar baru nampak kita ni erti. Kadang yang bubur tu pun tak erti apa pun tengok kan. Kita taklah kata orang tak erti. Tapi tak perlulah bagi aku. Tak perlu. Yang penting hantar apa yang buat. Hang kenal betul-betul nombor ni apa. Kenal betul-betul nombor ni. Kenal nombor ni apa function. Kat mana kesesuaian dia. Tak kenal aku pun tak ada masalah. Orang tak kenal aku pun tak ada masalah. Yang penting apa kenal nombor-nombor cam ni. Sebab tujuan aku buat video supaya video ni bermanfaat untuk hampa. Tak perlu jumpa tepi jalan sang, tak tegur tak apa. Aku pun malu orangnya. Okey, so aku rasa itu saja daripada aku untuk hampa semua. So aku harapkan video kali ni bermanfaat untuk hampa dan untuk pengguna Benelli RFS 150i. Good luck untuk motor hampa sebab aku tahu motor ni boleh keluar power untuk on the road memang cantik. Benelli dah buat motor yang cantik dengan gearing yang banyak. So memang untuk bagi aku motor ni didesign untuk touring, untuk santai. Macam mana S1M tu untuk santai, macam itulah dia. Cuma hampa berlaku sedikit kesukaran dari segi part lah. Dari segi part lah. InsyaAllah nanti ada pengeluar-pengeluar akan cuba buat keluar part-part hampa lah. Bila hampa pun betul-betul racingnya. Jangan, bang motor saya dah modified bang, buat apa? Buka set mirror bang. Enjin tak sentuh. Itu bukan modified nama dia. Itu cari saman nama dia. Okay, so korang segala semua video aku kongsikan hampa sama ni memberi manfaat untuk hampa. Dan sebarang idea untuk next video hampa nak tahu benda apa lagi, boleh komen kat bawah. Dan seperti biasa aku tak reply sebab memang tak mampu nak reply dah. Memang tak mampu reply. Dengan TikTok lagi, Facebook, IG, WeChat tak main, Twitter tak main. Dengan YouTube so memang tak ada kesempatan untuk aku reply. Kalau aku reply aku tak boleh buat kerja tu sebab terlalu banyak. WhatsApp pun masuk dan tak ada nak reply. Bangun pagi blue tick lah semua. Minta maaf sangat, tak sempat dah. So apa-apa mesej je kerani aku pun sibuk kalau ada reply. Kadang-kadang dia tak reply. Kalau mesej yang bukan-bukan, mesej yang bukan-bukan pun memang dia tak reply dah lah. Okay, so aku harap segala video aku bagi apa ni bermanfaat untuk hampa. Dan insyaAllah kita akan jumpa next video. Aku akan buat video cam Honda ES5
pakai bukan Cam Wave 125 custom masuk dekat ES5 pakai Rocam Honda Dash. Ada sahabat hantar hit tu, boleh dah buat cam tu. InsyaAllah ada kelapangan, kalau berkesempatan aku buat video lah. Okay, jom jumpa lagi next video. Assalamualaikum. Bye bye.